Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama-tamanya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi di atas limpah dan kurnianya dapat kita hadir dalam sesi sidang media Belanjawan dan Bandar Kuala Lumpur bagi tahun 2023. Sesungguhnya kebajikan dan kesejahteraan warga Kuala Lumpur merupakan keutamaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Setiap program yang kami jalankan, sama ada untuk tujuan pembangunan fizikal, sosio-ekonomi, kawalan perancangan atau perkhidmatan perbandaran, dilaksanakan demi kebaikan warga kota. Ini membawa kita kepada pembentangan Belanjawan Dewan Bandar Kuala Lumpur untuk tahun 2023. Sebagai organisasi yang mentadbir Bandaraya Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sentiasa peka dan prihatin terhadap keperluan, kebajikan dan kesejahteraan warga kota. Demi memastikan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dapat merangka perkhidmatan yang bakal dilaksanakan dengan lebih baik, kami telah membuka ruang untuk pihak berkepentingan dan warga kota mengemukakan idea dan cadangan melalui portal idea Belanjawan 2023. Dengan sumbangan anda, saya yakin Belanjawan 2023 ini membolehkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memenuhi keperluan warga kota dengan lebih efektif. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menyediakan Belanjawan 2023 dengan peruntukan sebanyak 2.604 bilion ringgit Malaysia, di mana 1.96 bilion ringgit Malaysia atau 75.3% telah diperuntukkan untuk mengurus, manakala peruntukan pembangunan adalah berjumlah 643.7 juta ringgit Malaysia atau pada peratusan 24.7% seperti yang dapat dilihat di paparan. Secara keseluruhannya, ini merupakan penurunan sebanyak 3.7% berbanding Belanjawan tahun 2022 yang telah memperuntukkan sebanyak 2.704 bilion ringgit Malaysia. Peruntukan mengurus Dewan Bandar Kuala Lumpur tertumpu kepada 5 komponen utama, iaitu perkhidmatan dan bekalan berjumlah 1.277 bilion ringgit Malaysia atau pada peratusan 65.2%. Bayaran lebih masa berjumlah 64.6 juta ringgit Malaysia atau 3.3%. Gaji, upahan dan manfaat pekerja berjumlah 497.7 juta ringgit Malaysia atau 25.4%. Pemberian dan kenaan bayaran tetap berjumlah 99.2 juta ringgit Malaysia atau 5%. Dan perbelanjaan lain berjumlah 21.7 juta ringgit Malaysia atau 1.1%. Daripada 5 komponen ini, peruntukan untuk gaji, upahan dan manfaat pekerja telah meningkat sebanyak 2.1%. Perkhidmatan dan bekalan telah meningkat sebanyak 0.2% dan pemberian dan kenaan tetap telah meningkat sebanyak 6%. Peruntukan untuk bayaran lebih masa dan perbelanjaan lain pula telah menurun masing-masing pada 1.3% dan 1% seperti di paparan.
Peruntukan pembangunan pula terdiri daripada dua bahagian, iaitu peruntukan pembangunan pembiayaan DBKL berjumlah 540.7 juta ringgit Malaysia atau 84.0% dan peruntukan pembangunan pembiayaan kerajaan dan lain-lain sebanyak 103.0 juta ringgit Malaysia atau 16%. Antara lain, peruntukan pembangunan pembiayaan kerajaan sebanyak 103 juta ringgit Malaysia ini adalah untuk membiayai projek-projek pembangunan di bawah rancangan Malaysia ke-11 dan projek NKEA Greater KL / Klang Valley. Secara umumnya, anggaran hasil Dewan Menara Kuala Lumpur dijangka akan menurun sebanyak 9.4% daripada 2.298 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2022 kepada 2.082 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2023. Antara yang menyumbang kepada penurunan hasil ini termasuk hasil kawalan binaan dan perancangan yang dijangka akan menurun sebanyak 209.2 juta ringgit Malaysia atau 48.3% kepada 224.3 juta ringgit Malaysia pada tahun 2023 berbanding 433.5 juta ringgit Malaysia pada tahun 2022. Sebaliknya, hasil utama Dewan Menara Kuala Lumpur yang terdiri daripada hasil cukai taksiran berjumlah 1.370 bilion ringgit Malaysia atau 65.8% daripada jumlah keseluruhan hasil dijangka akan meningkat sebanyak 10 juta ringgit Malaysia atau 0.7% berbanding tahun 2022. Dasarkan anggaran belanjawan Dewan Menara Kuala Lumpur yang termasuk mengurus dan pembangunan serta anggaran hasil yang telah menurun tersebut, maka belanjawan Dewan Menara Kuala Lumpur tahun 2023 mengalami defisit berjumlah 418,842,200 ringgit Malaysia, atau dalam angka yang singkatnya, defisit adalah berjumlah 418.8 juta ringgit Malaysia. Seperti mana yang disebutkan tadi, kesejahteraan dan kebajikan warga kota adalah keutamaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Justru Dewan Bandaraya Kuala Lumpur masih menyediakan belanjawan tahun 2023 yang besar walaupun anggaran hasil Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menurun sebanyak 9.4%. Ini telah menyebabkan belanjawan 2023 mengalami defisit yang lebih besar berbanding belanjawan tahun 2022. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, selari dengan usaha-usaha Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk mencapai 17 matlamat pembangunan mampan atau dalam bahasa Inggerisnya Sustainable Development Goals di Kuala Lumpur, belanjawan DBKL ataupun Dewan Menara Kuala Lumpur 2023 adalah bertemakan Bandaraya Mampan Sejahtera Bersama. Tema ini mencerminkan komitmen Dewan Bandaraya Kuala Lumpur terhadap pemerkasaan Kuala Lumpur sebagai ibu negara yang mampan dan inklusif. Dengan peruntukan yang disediakan ini, kami akan menggandakan usaha untuk mencapai objektif ini demi kesejahteraan warga kota. Perubahan iklim atau climate change adalah antara isu utama yang dihadapi dunia pada masa kini.
Perubahan iklim merupakan fenomena yang nyata dan sudah terbukti dari segi saintifik. Malah perubahan iklim sudah pun mula menjejaskan kehidupan kita semua. Ternyata bahawa menangani impak perubahan iklim pada hari ini dan masa akan datang merupakan antara cabaran terbesar dalam usaha kita untuk mengekalkan kelestarian ibu negara Malaysia. Hakikatnya, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam mengatasi cabaran ini. BKI juga telah mengambil pelbagai langkah yang proaktif untuk menghijaukan Kuala Lumpur demi melindunginya daripada ancaman perubahan iklim. Sebagai langkah tambahan, Dewan Bandaraya turut menyediakan dana perubahan iklim pada tahun 2023 bagi melaksanakan program atau projek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan lebih bersungguh-sungguh. Sebagai permulaan, sebanyak RM2 juta Malaysia dana perubahan iklim diperuntukkan daripada peruntukan mengurus dan RM5 juta Malaysia diperuntukkan daripada peruntukan pembangunan. Pelepasan karbon yang tinggi merupakan punca utama perubahan iklim. Justru, Dewan Bandar Kuala Lumpur terus komited merealisasikan visi Kuala Lumpur sebagai bandaraya rendah karbon dalam tahun 2030 dan mencapai bandar karbon neutral menjelang tahun 2050. Dalam hal ini, Dewan Bandar Kuala Lumpur mensasarkan suhu bandaraya yang lebih rendah dalam 10 tahun akan datang. Alangkah selesanya kita kalau suhu di Bandaraya Kuala Lumpur sekarang ni secara puratanya pada tahap 30 degree Celsius turun kepada 26 darjah Celsius. Usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh Bandaraya Kuala Lumpur ini, ia pada hari ini telah menyumbang kepada pengurangan karbon di Kuala Lumpur sebanyak 2.1 juta tan CO2 telah berjaya diserap oleh 128,333 pokok yang telah ditanam tersebut. Sebanyak 592,000 tan CO2 pula telah berjaya dikurangkan hasil daripada usaha-usaha Dewan Bandar Kuala Lumpur yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021 dan 2022. Sebagai contoh, pengurangan penggunaan tenaga elektrik di bangunan Menara Dewan Bandar Kuala Lumpur ini, Menara di BKS 1 ini, pengurangan sampah kesan daripada program kesedaran alam sekitar dan kita semula yang dilaksanakan, dan pengurangan pengeluaran asap kenderaan menerusi penggunaan pengangkutan awam bas Go KL serta LRT dan MRT. Selain itu, sebanyak 68,000 tan CO2 telah berjaya dikurangkan hasil daripada inisiatif pemasangan solar panel PV di Kuala Lumpur sejak tahun 2017. Bagi memastikan usaha-usaha ini diteruskan, sebanyak 48 juta ringgit Malaysia telah diperuntukkan pada tahun 2023 bagi mencapai sasaran menurunkan, seperti mana yang saya sebut terdahulu, menurunkan 70% karbon menjelang tahun 2030 dan menjadi bandar neutral karbon menjelang tahun 2050. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai sebuah ekonomi terbuka, Malaysia tidak terkecuali daripada tekanan ekonomi global. Justru kenaikan harga barangan dan kos sara hidup tidak boleh dielakkan dan telah memberi kesan kepada kualiti kehidupan warga kota. Peningkatan kos sara hidup ini telah menyebabkan isu miskin bandar semakin serius. Perbezaan dari segi kos sara hidup antara Bandaraya Kuala Lumpur dan bandar-bandar lain di Malaysia juga adalah sangat ketara.
DBKL mengambil langkah untuk menyokong ekonomi negara dan mencipta peluang pekerjaan dengan menyediakan kemudahan dan infra yang mesra perniagaan, memudahkan proses kelulusan permit, kebenaran pembangunan dan lesen perniagaan, serta menyediakan pusat-pusat penjaja yang kondusif untuk perniagaan. Kami juga menggalakkan pihak komuniti setempat untuk bekerjasama dengan rakan kongsi LA21 bagi melaksanakan program urban farming yang boleh meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Selain itu, DBKL telah mengurat langkah dengan melaksanakan inisiatif Waste to Cash bagi membantu golongan sasaran. Program yang berkenaan dikenali sebagai program One Community, One Recycle bagi warga kota, terutamanya penduduk perumahan awam dan penduduk projek perumahan rakyat. Menerusi program ini, golongan tersebut dapat menukarkan barangan kita semula mereka dengan bayaran sewa rumah. Setakat Oktober 2022, sebanyak 0.1% daripada hasil sewa perumahan awam dan projek perumahan rakyat merupakan hasil daripada collection melalui program 1C 1R ini. Sokongan ekonomi ini diharapkan akan membantu mengurangkan pendedahan warga kota kepada tunggakan cukai, taksiran, sewa dan sebagainya. Sejak permulaan pandemik COVID-19, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah melaksanakan pelbagai inisiatif bantuan untuk menyokong warga kota, terutamanya golongan peniaga dan penjaja. DBKL akan meneruskan usaha-usaha tersebut untuk meningkatkan ekonomi penjaja di Kuala Lumpur, lantas membantu untuk membolehkan mereka menghadapi keadaan ekonomi negara yang kekal mencabar. Belanjawan 2023 telah memperuntukkan sebanyak 54.3 juta ringgit Malaysia untuk pengurusan penjaja, termasuk 23.8 juta ringgit Malaysia yang diperuntukkan daripada peruntukan mengurus dan 30.5 juta ringgit Malaysia daripada peruntukan pembangunan. Melalui peruntukan mengurus tersebut, pusat-pusat penjaja dan pasar akan diselenggara secara berkala bagi memastikan ia berada dalam keadaan yang bersih dan selesa. Di samping itu, program-program pembangunan usahawan dan penjaja serta penganjuran bazar-bazar perayaan akan terus dilaksanakan pada tahun 2023 bagi meningkatkan ekonomi penjaja-penjaja di Kuala Lumpur. Bagi peruntukan pembangunan pula, beberapa projek pembinaan pusat-pusat penjaja sedang dilaksanakan seperti Pusat Penjaja Bazaria Genting Klang, pembangunan Pasar Chowkit dan Pusat Penjaja Pekan Sungai Besi. Pada masa yang sama, beberapa pusat penjaja sedia ada seperti Pusat Penjaja di sekitar kawasan Jalan Melayu, Jalan Nagasari dan Pusat Penjaja Seri Permaisuri juga akan dinaik taraf. Dan penggantian lift sedang dilaksanakan di Pasar Moden, Taman Tun Dr. Ismail, Keramat Mall serta UTC Sentul. Demi menyahut usaha menyemarakkan ekonomi negara dan membantu perkembangan ekonomi penduduk Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menyediakan pelan tindakan kebersihan dan kecantikan bagi mengurus dan menyusun semula penjaja-penjaja di Kuala Lumpur. Usaha ini dilaksanakan bagi menarik lebih ramai pengunjung dan pelancong dari dalam dan luar negara ke Kuala Lumpur dan secara langsung membantu meningkatkan pendapatan golongan penjaja di Kuala Lumpur. Antara usaha lain yang dilaksanakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
termasuk menaik taraf sistem e-lesen bagi mempercepatkan proses permohonan semua lesen perniagaan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kini permohonan lesen premis perniagaan dilaksanakan secara dalam talian sepenuhnya dan prestasi penggunaan secara dalam talian oleh pengguna pada ketika ini telah mencapai peratusan 90%. Secara keseluruhannya, proses permohonan e-lesen ini telah berjaya dipercepatkan dan kini hanya mengambil masa selama 1 hari sahaja. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur terus menyediakan peruntukan yang besar pada tahun 2023 bagi membentuk Kuala Lumpur sebagai ibu negara yang lestari dan mampan. Di bawah skop kelestarian bandar, sebanyak 516.2 juta ringgit Malaysia telah diperuntukkan pada tahun 2023. Peruntukan ini merangkumi kerja-kerja penyelenggaraan dan pembersihan bandar serta pelaksanaan projek-projek pengindahan bandar. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 465.4 juta ringgit Malaysia daripada peruntukan mengurus telah diperuntukkan untuk kerja-kerja pembersihan, kerja-kerja penyelenggaraan dan pemindahan lanskap, penyelenggaraan taman-taman awam, penyelenggaraan lampu jalan dan lampu hiasan, pengindahan bangunan warisan dan ikonik serta penyelenggaraan jalan, lorong dan jejamban. Di samping itu, sebanyak 50.8 juta ringgit Malaysia turut diperuntukkan daripada peruntukan pembangunan untuk melaksanakan projek-projek pengindahan dan naik taraf jalan-jalan utama dan laluan pejalan kaki, kerja-kerja naik taraf quick wins, pengindahan kawasan di setiap kawasan parlimen, pengindahan sungai di bawah River of Life, projek pencahayaan ruang perbandaran serta kerja naik taraf lanskap, taman-taman awam dan pocket parks. Kesemua projek ini dilaksanakan berlandaskan ciri-ciri rendah karbon dan biodiversity. Peruntukan di bawah program pengurusan lalu lintas berjumlah 266.4 juta ringgit Malaysia pada tahun 2023 jelas membuktikan komitmen Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kepada mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur. Daripada jumlah tersebut, sejumlah 162.7 juta ringgit Malaysia daripada peruntukan pembangunan telah diperuntukkan untuk melaksanakan projek-projek pembinaan jalan raya bertingkat, pelebaran jalan dan pembinaan sambungan jalan. Antara projek-projek tersebut adalah projek peningkatan dan pelebaran jalan di Jalan U dan Jalan Sungai Besi dengan peruntukan berjumlah 20 juta. Projek mempertingkatkan persimpangan bertingkat di Lebuh Raya Sultan Iskandar, iaitu Lebuh Raya Mahameru, Jalan Tun Razak, Jalan Tun Ismail, Jalan Ipoh dan Jalan Sekitar Kuala Lumpur dengan peruntukan berjumlah 14 juta ringgit Malaysia. Projek membina jalan segambut dari Jambatan KTM hingga ke Jalan Mon Kiara dengan peruntukan berjumlah 7 juta ringgit Malaysia serta projek pembaikan dan pengisaran dan penurapan semula jalan sekitar wilayah Tuan Kuala Lumpur yang berjumlah 57.3 juta ringgit Malaysia. Di samping itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur turut menyediakan peruntukan mengurus berjumlah 103.7 juta ringgit Malaysia bagi program pengurusan lalu lintas. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebanyak 5,000 CCTV telah dipasang di lokasi-lokasi strategik
di sekitar Kuala Lumpur untuk memantau kesalahan trafik seperti kesalahan parking dan kerja-kerja pemunggahan barang yang tidak dibenarkan. Juga CCTV digunakan bagi memantau kemalangan di atas jalan raya. Hasilnya, paparan maklumat boleh ubah ataupun dalam bahasa Inggerisnya Variable Message Sign atau VMS serta kawalan lampu isyarat di Kuala Lumpur kekal lancar dan terkawal. BKR turut menitik beratkan elemen kualiti kehidupan dan kesejahteraan warga kota yang menghadapi pelbagai cabaran dalam menjalani kehidupan di ibu negara. Oleh itu, Belanjawan 2023 telah memperuntukkan sebanyak RM126.8 juta Malaysia bagi tujuan pembangunan dan kesejahteraan komuniti warga kota. Sebanyak RM77.8 juta Malaysia daripada peruntukan mengurus telah diperuntukkan untuk program-program pembangunan komuniti, bas sekolah percuma, sambutan hari perayaan, pengurusan gelandangan serta program pendidikan dan perpustakaan. Selain itu, Dewan Bandar Kuala Lumpur juga menyediakan peruntukan berjumlah RM49 juta Malaysia daripada peruntukan pembangunan bagi tujuan penyediaan perumahan yang lebih selesa untuk penduduk asal perumahan awam Seri Pahang, pembinaan perpustakaan dan Dewan Komuniti serta penambahbaikan Dewan Serbaguna yang sedia ada. Kualiti kehidupan dan kesejahteraan warga kota juga berkait rapat dengan rumah kediaman yang selesa dan mampu disewa oleh warga kota. Bagi memastikan perkara tersebut, Dewan Bandar Kuala Lumpur telah mula membina 6 projek rumah majlis yang selesa dan mampu disewa oleh golongan B40 dan M40 dengan kos projek yang dianggar berjumlah RM1.3 bilion Malaysia. Bagi tahun 2023, sebanyak RM68.8 juta Malaysia telah diperuntukkan untuk projek pembinaan rumah majlis ini. Projek ini adalah projek perumahan Kampung Sungai Udang yang telah siap sepenuhnya, manakala 5 projek lagi masih dalam fasa perancangan dan pembinaan, iaitu projek perumahan di Jalan Selimang ataupun Jalan Siakap Ceras, Taman Desa, Sungai Besi, Jalan Tasik Permaisuri dan kuartus Dewan Bandar Kuala Lumpur di Sentul. Di samping itu, projek-projek pembangunan semula akan tertumpu pada pembinaan rumah majlis yang mampu disewa oleh golongan B40 dan M40 bagi menampung permohonan yang tinggi daripada golongan ini. Selain itu, Dewan Bandar Kuala Lumpur turut menyediakan peruntukan berjumlah RM252 juta Malaysia bagi memastikan perumahan awam dan projek perumahan rakyat di Bandar Kuala Lumpur dapat dihuni oleh penduduk dengan lebih selesa. Sebanyak RM188.6 juta Malaysia daripada peruntukan mengurus diperuntukkan untuk pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan, bayaran kontrak pembersihan dan yuran pengurusan, sewaan CCTV dan bayaran bil utility serta kawasan guna sama. Di samping itu, peruntukan pembangunan berjumlah RM63.4 juta Malaysia turut diperuntukkan bagi pelaksanaan projek-projek penggantian dan naik taraf lift serta elektrik dan pam serta tangki air, bumbung dan paip utama. Di BKR memandang serius kejadian banjir kilat dan air bertakung yang melanda Kuala Lumpur. Intensiti hujan yang tinggi dalam tempoh masa yang amat singkat akibat perubahan iklim adalah antara sebab utama banjir kilat
dan air bertakung melanda ibu negara. Selain itu, ia juga berkait rapat dengan sistem saliran dan peparitan sedia ada di Kuala Lumpur. Pada awal Mei 2022, Dewan Bandar Kuala Lumpur telah mengumumkan Pelan Tindakan Tempatan Banjir Kilat KL 2022 yang meliputi langkah tindakan jangka pendek dan jangka panjang. Kami telah bekerjasama dengan Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Pengairan dan Saliran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk memantau situasi banjir kilat bagi menangani isu ini. Pelaksanaan Pelan Tindakan Tempatan Banjir Kilat KL 2022 termasuk kerja-kerja membaiki, melebar dan menambah bilangan cover drain sedia ada bagi memudahkan aliran air mengalir terus ke sistem peparitan telah dijalankan. DBKL juga melaksanakan kerja-kerja pembersihan longkang dengan lebih kerap supaya tiada sampah sarap dan daun-daun yang menghalang laluan air. Usaha-usaha ini perlu diteruskan bagi memastikan isu ini ditangani dengan baik sepenuhnya. Menyedari hakikat tersebut, DBKL telah menyediakan peruntukan sebanyak 67.8 juta ringgit Malaysia pada tahun 2023 bagi pengurusan sistem saliran dan peparitan bagi mengelakkan banjir kilat terus berlaku di Kuala Lumpur. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 39.4 juta ringgit Malaysia diperuntukkan untuk kerja-kerja penyelenggaraan sungai, penyelenggaraan kolam tanggungan banjir, penyelenggaraan rumah pam dan penyelenggaraan longkang besar. Sebanyak 28.4 juta ringgit Malaysia pula diperuntukkan untuk melaksanakan projek mempertingkatkan sistem saliran dan peparitan, projek kolam tanggungan banjir, projek mitigasi banjir dan projek jabatan banjir. Bagi memastikan perancangan dan kesiapsiagaan Kuala Lumpur dalam menghadapi banjir kilat, Dewan Bandar Kuala Lumpur memerlukan dana yang lebih besar bagi melaksanakan projek-projek mitigasi banjir dan pihak kami sedang memohon peruntukan tersebut daripada Kerajaan Persekutuan. Dewan Bandaraya turut menyediakan peruntukan berjumlah 17.98 juta ringgit Malaysia di bawah program kebudayaan, kesenian dan sukan bagi memenuhi kehendak dan keperluan warga kota untuk beriadah dan berrekreasi bagi mengekalkan gaya hidup sihat. Kualiti fasiliti sukan sedia ada seperti padang bola dan hoki, gelanggang futsal, badminton dan bola keranjang serta gimnasium dan stadium akan ditingkatkan bagi menyediakan keselesaan untuk warga kota yang menggunakan fasiliti sukan tersebut. Program pagi bebas kenderaan Kuala Lumpur akan diteruskan dengan pengisian aktiviti seperti berlari, berjoging, berjalan, berkursi roda, skateboard, kasut beroda, skuter bateri dan aktiviti berbasikal. Selain itu, bagi menggalakkan semua lapisan warga kota mengamalkan gaya hidup sihat, program senam sihat atau Cool Fit juga akan diteruskan pada tahun 2023. Di samping itu, pelbagai aktiviti seni dan budaya juga telah dirancang untuk tahun 2023. Antaranya adalah KL Genta 2023, Festival Tari Kuala Lumpur, KL Street Jam, KL Chillax di panggung anniversary serta seni pementasan teater. DBKL juga komited kepada pembangunan sektor pelancongan di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur mempunyai pelbagai produk pelancongan yang berpotensi tinggi termasuk River of Life, Jambatan Solomon Link, Kolam Biru, Taman Botani Perdana,
Taman Tasik Titi Wangsa, Dataran Merdeka, Kampung Baru, Pasar Seni, Petaling Street dan Dataran Merdeka Heritage Trail. DBKL menyediakan peruntukan sebanyak 2.9 juta ringgit Malaysia pada tahun 2023 bagi mempromosi produk-produk pelancongan Kuala Lumpur dan melaksanakan program Accessible Mayor Award untuk penggiat industri pelancongan. DBKL bercadang untuk menubuhkan Majlis Pelancongan pada peringkat DBKL dengan pelibatan agensi-agensi kerajaan, badan bukan kerajaan dan penggiat industri pelancongan di Kuala Lumpur untuk merancang serta melaksanakan inisiatif bagi memajukan sektor pelancongan Kuala Lumpur. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik dan sempurna. Kami akan memastikan setiap perbelanjaan bagi belanjawan 2023 akan dilaksanakan secara berhemah. Bagi memastikan suara rakyat lebih dekat dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, mesyuarat antara Ahli Parlimen Negara Tuan Kuala Lumpur dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur akan dilaksanakan setiap bulan dan disusuli dengan mesyuarat teknikal yang dipengerusikan oleh pengarah eksekutif Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sekurang-kurangnya 2 kali dalam sebulan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan media yang sentiasa bersama-sama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dalam menyampaikan maklumat yang tepat kepada warga kota. Kepada pasukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, teruskan tugas anda dengan penuh semangat, penuh accountability dan integriti. Semoga kita terus dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga usaha kita dirahmati dan dipermudahkan olehnya. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, sekian saja pembentalan saya bagi bajet Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tahun 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.